insya-Allah. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita menggunakan kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Masalikil Muttaqin, pada mencari petunjuk pedoman untuk kita capai redha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan fasal yang ke-8 daripada bab yang kedua fi ta'atuz zahirah, dalam kita menjalani kehidupan sebagai seorang muslim dari kehidupan kita. Pada perkara yang ke-8, fasal yang ke-8, bab pada fasal pada menyatakan adab bersedia bagi segala sembahyang, persediaan kita untuk kita nak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Siang hari, malam hari kita buat apa, mula kita bangkit tidur dengan apa yang perlu kita niatkan sampai lagi tidur semula, insya-Allah dalam keadaan kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala ini, apa yang diberikan panduan oleh Nabi dan juga disusun oleh para alim ulama, insya-Allah dunia kita, akhirat kita akan selamat. Walaupun ada ketikanya orang nampak nak ikut macam mana ni, sembahyang Jumaat pun dia tak bagi, tambah pula COVID-19 sekarang, isu yang cukup sensitif, cukup bahaya, bila mana boleh menyebabkan kematian. Macam mana nak pergi sembahyang Jumaat ni? Sampai kata di mana di Kuwait, sampai kata muazzin tu azan dan suruh sembahyang di rumahnya, as-salatu fi rihalikum, sembahyang di rumah kamu. Kerana apa? Takut bimbang bila mana berjumpa dengan orang ni, takut penyakit tu berjangkit bawa pergi kepada orang lain. Walau bagaimanapun insya-Allah bila mana kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala, yakin betul-betul Allah Ta'ala akan beri perlindungan kepada kita. Mati sekalipun insya-Allah mati kita tu dalam keadaan yang baik. Tapi kalau kata nampak jelas benda berbahaya, iaitu kita kena elak lah. Jangan kita duk hulu juga, dah tahu kata benda tu bahaya, dah ada kes, ada orang dah sebut dah, jangan dia buat juga, maka terima pada Allah Ta'ala. Jadikan satu mesti bersebab. Dia bukan kata jadi macam tu jadi ada sebab. Mati tu pun Allah Ta'ala ciptakan sakit terlebih dahulu, bukan kata mati macam tu saja. Allah Ta'ala ciptakan bersebab. Jadi macam juga dengan COVID-19 yang jadi sebab. Kalau kata dah tahu kata kes itu dah ada, maka kita elakkanlah. Adakah yang tu dengan cara kita tinggal sembahyang berjemaah, maksud kata tu lari daripada agama, keluar daripada agama? Tak lari daripada agama. Memang Nabi pun suruh kita kuarantin orang yang sakit, duduk dalam tu. Hadis daripada Sayyidatina Aisyah, bila mana orang yang sakit, contohnya penyakit wabak berjangkit ni, di mana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, Nabi kata orang yang tahan diri daripada keluar, duduk dalam tempat yang dah ada wabak, dah ada penyakit berjangkit, duduk di situ tahan diri dia tak keluar, maka dia mati syahid. Mati syahid maksudnya tinggi di sisi Allah Ta'ala, tak mau bagi penyakit ini merebak kepada orang lain, maka dia tahan diri dia duduk di satu tempat, mati dia adalah mati syahid. Jadi tinggi martabat dia tu. Dan Nabi sendiri pun pesan, kalau kata ada satu tempat tu kena ta'un, orang hak duduk dalam tu jangan keluar, dan orang yang duduk luar ni jangan pula pergi masuk dalam tu. Kalau kata memang dah ada, dah tahu dah virus tu memang dah ada, memang dah pun sah dah kata, doktor pun habaq kata di sini ada penyakit tu, ada virus, maka janganlah kita pergi cari juga. Maksudnya yang tu keluar daripada bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita tawakal tapi bagi kena cara. Tak kena cara, nama dia tawakul, seperti mana disebutkan di dalam kitab Al-Wafi Syarah kepada Arba'in An-Nawawi, cerita berkenaan dengan orang bertawakal. Maksud tawakal ini ialah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana dia berusaha. Dan usaha dah mengelak, dah cuba buat dah sebaik mungkin, serah pada Allah Ta'ala. Tu pun yang mana yang duk usaha, yang macam kata kita duk sekarang ni, orang duk royo kata gunakan hand sanitizer. Walaupun dah cuci dah, bukan kata tak kena juga. Kalau kata betul lah benda ni boleh cegah betul-betul, confirm boleh sekat, belum tentu lagi kena juga. Cuma usaha mengurangkan, kita usaha takat mana boleh. Jadi kalau dah terkena juga, yang tu takdir pada Allah Subhanahu wa taala, serah kepada segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh buat takat mana kita mampu saja. Hakikatnya Allah Taala yang tentukan segala-galanya. Kuman yang virus yang merebak, yang menular di dalam masyarakat, semuanya ketentuan daripada Allah Taala. Terserah yang tu dulu. Sebagai seorang mukmin,
Jangan rasa, oh ni tak boleh, ni salah, hak ni tak kena, hak ni tak betul. Dah, pertama sekali serah yang ni ketentuan daripada Allah Ta'ala. Hati kita akan tenang. Dalam masa yang sama, kita usahakan supaya benda tu tak merebak, tak terkena pada diri kita. Cuba mengelak semampu boleh. Kita mengelak sebab diri kita ni hanya pinjaman sahaja. Jasad kita ni hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita bertanggungjawab menjaga dia. Tak boleh dia buat ikut dan. Kalau kata, ni hak aku ikutlah, aku nak bunuh diri. Dah, bunuh diri haram. Sebab apa haram? Kerana diri kita ni adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh duk ikut dan saja. Perkara yang sama juga bila mana Syekh Said Ramadan Al-Mudhi Al-Wahid Syahid Al-Mimbar menyebutkan berkenaan dengan naqlul a'dha', perpindahan anggota. Dia tak bersetuju kerana apa? Hukum pindah anggota ni kerana yang tu hanya pinjaman, dipinjam kepada kita. Bila pinjam tak boleh bagi ke orang lain. Dia tak bagi. Syekh Buti dalam kitab Dawabit Maslahah biar dahakkan berkenaan dengan naqlul a'dha', perpindahan organ bagi buat pinjam ke orang lain. Macam mana? Tak boleh kerana anggota tubuh badan kita ni hanya pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kena pegang amanah. Jadi kita tak boleh lupa lebih kurang saja terhadap anggota benda yang dipinjamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kena jagalah diri kita. Tak apalah aku mana pun, yang penting aku kalau aku mati pun tak apa. Betul lah anak mati ni kerana buat kerja Allah Ta'ala, betul lah kerana nak beribadah. Tapi kalau dah tahu kata benda tu berbahaya, hifzun nafs, menjaga diri, maka yang terutama dalam agama kita, di antara 5 perkara yang perlu dijaga ialah hifzun nafs, menjaga diri. Sehingga kan menjaga diri ni sampai ke peringkat nak abang kata betapa tinggi dan nilainya, kedudukan dia tu berbanding dengan perkara-perkara yang lain. Jaga harta, jaga maruah, jaga keturunan, jaga akal. Jaga diri ini di antara perkara yang penting. Sampai ke peringkat agama pun terlepas ke bawah. Contohnya bila mana Ammar bin Yasir hampir dibunuh. Ketika mana Abu Jahal tekan dia, tengok mak hang dah mati, mak hang Sumayyah dah pun mati, Yasir dah mati, hang nak ikut lagi agama Muhammad. Dia pun akhirnya terpaksa lah kerana nak menjaga diri. Lalu dia pun mengucapkan satu kalimah kufur, seakan-akan murtad. Tapi hakikatnya hati dia masih lagi dengan agama Islam. Dia berjumpa dengan Rasulullah, dia seakan-akan dia menyesal sungguh, dia menyesal sungguhlah atas perbuatan dia tadi. Jadi bila berjumpa dengan Rasulullah, tanya macam mana keadaan Rasulullah. Rasulullah tanya, hati kamu macam mana? Macam mana hati kamu? Keadaan kamu macam mana? Hati aku tetap dengan agama Islam. Seakan kata berbohong saja. Mulut ni hanya berbohong. Kerana nak menjaga diri, sanggup seakan-akan, bukan kata betul-betul menggadai agama, seakan-akan menggadaikan agama, tapi kerana menjaga diri, akhirnya Nabi kata tak apa, kerana hati kamu masih lagi tenang, masih lagi dengan keadaan, dengan Islam. Maka boleh pada ketika itu. Jadi nak letak kedudukan menjaga diri itu lebih utama. Jadi dalam hal ini pun betul kita nak mengamalkan ajaran Islam, kita nak buat satu benda yang dituntut oleh agama. Ni mengaji ni punya banyak tiap bulan duk baca kitab hidayah itu sedikit, tiba-tiba tak boleh nak beramai. Tengok pada keadaan, tengok pada macam mana suasana yang ada. Ada ketikanya kan tak boleh, maka jangan buat lah. Jangan kita musnahkan diri kita dengan perkara-perkara yang merosakkan. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Yang kita buat satu benda yang dilarang. Elok dah bila mana Menteri Agama itu sikit dia bagi seorang mufti beritahu kata kurangkanlah kalau kata sembahyang Jumaat itu pendekkan sikit, sebab kata dah ramai kuliah ni harapnya tak ada kan tu, harapnya tak ada lah orang yang ada bawa cuba main di sini. Seloknya yang ada bawa dah tahu kata dia tu batuk, dia sesema, janganlah bawa, janganlah main di sini. Tak apalah, aku kuarantin diri. Macam tu yang sepatutnya ikut macam mana yang Nabi suruh. Nabi kata kalau yang sakit jangan keluar pergi, jangan berjumpa dengan orang lain, jangan pergi ke tempat lain. Dikurung diri dia, kuarantin, duduk dalam tempat dia, duduk di rumah dia. Maka yang lebih baik kalau dia mati tu, dia dah kata Aisyah, Nabi kata mati dia adalah mati syahid. Macam tu punya keadaan dia. Ini pun sebahagian daripada agama. Kurung diri, duduk di rumah tu pun sebahagian daripada tuntutan agama. Dengan disebut kata dah ini bukan daripada agama ni, dah kita kena bermasyarakat, kita kena keluar. Tapi kalau kata merosakkan orang lain, memudaratkan orang lain, yang tu menyalahi agama, menyalahi syarak. Jangan kita duk pergi bagi penyakit pada orang lain. Kenapa? Kerana benda tu berbahaya. Kita nak penyebab kepada orang lain sakit, penyebab kepada orang lain mati, maka kita juga dikira berdosa. Dalam
hal ni kena jaga. Berbalik pada perbincangan kita pada malam ini, kita akan sambung pada fasal yang ke-8 berkenaan dengan menyatakan adab bersedia bagi segala sembahyang tak langsung. Yang ini adalah dari kehidupan kita. Alhamdulillah, sebagai seorang Islam, bila mana ditentukan, diletakkan setiap hari kita kena sembahyang 5 waktu, dan setiap kali sembahyang tu kita hendaklah berwudu kalau kata kita terbatal. Tapi kalau tak batal pun eloknya berwudu. Nama tajdid berwudu, memperbaharui wudu, sunatnya berwudu. Apa pula kalau dalam zaman masa sekarang ni wabak duk menular, kita basuh anggota-anggota kita, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dan sebenarnya muka tu pun dia suruh basuh semua. Basuh semua ni. Kita duk baca cara pencegahan, basuh tangan selalu. Basuh tangan, kaki dia tak sebut, basuh tangan, basuh muka selalu. Dalam kerja-kerja wudu, rukun wudu, tu dia antara iza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Bila kamu nak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu, basuhlah tanganmu sampai ke siku, basapulah kepala kamu dan kedua kakimu hingga ke kedua buku lagi. Dan Allah Ta'ala suruh buat macam tu. Cara tak langsung kita dah jaga kebersihan. Islam bagi tahu 1400 tahun dulu lagi masuk jaga kebersihan. Alhamdulillah, kita dah jaga kebersihan. Tapi itu ada kena juga macam mana dia kata takdir Allah Ta'ala. Bila ada riuh dalam akhbar, jemaah tabligh daripada Basri tadi, sebab kata apa, jadi merebaknya wabak ni. Anak abang kata di sini, kalau kata memang benda tu berbahaya, kalau kata dia sebenarnya apa, memang Allah Ta'ala jadikan sebab. Jadi kita janganlah sebarkan lagi penyakit tu. Cukup takat kita kena kuarantinkan diri kita, jangan sampai orang lain pun terkena. Punca daripada kita. Jangan kita bawa penyakit, jangan kita bawa kemusnahan di atas muka bumi ini. Jadi kalau kata kita dah sakit, kuarantinkanlah diri kita. Kalau kata duk puasa aku ni rasa-rasa macam tu kena, jadi tak payahlah duk pergi duduk dengan orang lain, pergi check dulu, confirm betul-betul doktor kata sakit, elok kuarantinkan diri. Maka duduklah di rumah. Jangan pula tak apa, kalau aku mati pun tak apa, mati di masjid. Baguslah itu, tapi masalah terkena pada orang lain macam mana? Kalau mati itu hanya untuk sendiri-sendiri, tak apa. Tapi kalau kata menyebabkan orang lain pun musnah, orang lain pun kena penyakit, orang lain pun mendapat susah, ini bukan daripada ciri-ciri orang Islam. Orang Islam ni al-muslimu man salimal muslimuna min lisanih wa yadihi. Yang dikatakan Islam itu ialah orang yang selamat daripada lidahnya dan juga daripada tangannya, daripada perbuatannya, daripada gerak-gerinya. Selamat kalau orang lain. Kalau kata penyakit itu menyebabkan penyakit pada orang lain, maka tak perlulah dia duk pergi berjumpa dengan orang lain. Tapi kalau kata benda tu hanya untuk diri dia saja tanpa berjangkit dengan orang lain, yang tu tak menjadi masalah. Berbalik pada perbincangan kita dari kehidupan sebagai seorang Muslim, mula daripada bangkit tidur, kemudian sembahyang subuh, kemudian waktu tengah hari sembahyang zuhur, kemudian lepas pada tu sembahyang asar, dan lepas pada ni dia akan sebut pula berkenaan dengan sembahyang maghrib, waktu yang keempat dalam sehari semalam. Di buku surat 98 yang pada gunakan kitab suntingan daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi, dia menyebutkan di tengah-tengah muka surat 98 dia disijawi, maka apabila kuning matahari, yakni hampir masuk matahari, ini maksud kita petang ni, setengah jam lebih kurang sebelum maghrib. Kalau maghrib ni pukul 7:30 7:31 maghrib. Jadi sebelum masuk maghrib setengah jam, pukul 7, lebih kurang macam tu lah. Maka apabila kuning matahari, yang ni hampir masuk matahari, maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari. Piawai ikut Ustaz Hanafiah Kepala Syar'i di Johor. Dia kata time ni syaitan tukang shift. Syaitan tukang shift, iblis apa ni, jin apa semua ni duk tukang shift time ni lah. Seeloknya janganlah dia biar anak-anak kita duk pergi ke tanah setengah jam sebelum maghrib, masuklah rumah, pintu kunci apa semua tutup, tingkap apa semua. Kerana apa? Masa ni syaitan duk keluar masuk. Syaitan duk keluar masuk time maghrib ni. Jadi seeloknya waktu maghrib ni tak payahlah duduk di tanah dah. Rumah lah di mana ada lah orang duduk atas, semua duduk sama aja, tak ada tangga dah, semua rumah. Penting masuklah rumah, janganlah duduk di luar setengah jam sebelum azan maghrib. Maka bila kuning matahari, yang ni hampir masuk matahari, maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari.
serta masyghul engkau dengan mengucap tasbih dan istighfar, kerana kelebihan atau fadilat waktu ini sama seperti kelebihan waktu yang kemudian daripada subuh hingga terbit matahari. Fadilat dia tu, kelebihan dia tu, lepas pada sembahyang subuh hingga terbit matahari, tak ada sembahyang waktu tu. Dan sebahagian kitab fiqh juga menyebutkan sembahyang jangan dilewatkan sembahyang asar sampai ke masa ni, masa kat kuning-kuning, setengah jam sebelum maghrib seloknya tak sembahyang dah waktu tu. Juga kitab fiqh disebut di antara 5 waktu yang diharamkan sembahyang, lepas pada sembahyang subuh hingga terbit matahari, kemudian lepas pada terbit matahari hingga naik segala, kemudian tengah hari kembang setengah jam sebelum zuhur, dan petang lepas pada sembahyang asar, dan setengah jam sebelum maghrib. Kalau sembahyang asar masa tu masih lagi dikira dalam waktu, tapi orang yang sengaja lewatkan sembahyang sampai ke setengah jam sebelum maghrib itu tak elok. Jadi sebelum sembahyang maghrib setengah jam tu buatlah sembahyang asar. Eloknya sembahyang di awal waktu yang paling sempurna. Tapi kalau kata terlewat sangat, jangan sampai setengah jam sebelum maghrib. Kerana kelebihan atau fadilat waktu ini, iaitu waktu petang ni setengah jam sebelum maghrib ini, sama seperti kelebihan waktu yang kemudian daripada subuh hingga terbit matahari. Dan kalau ikut waktu pagi ini, lepas pada sembahyang subuh hingga terbit matahari, Nabi tak berdiri, Nabi duduk saja. Nabi duduk je lepas pada sembahyang subuh, Nabi duduk sampailah terbit matahari. Jadinya kita pun ikut panduan macam itulah. Kelebihannya seperti mana disebutkan di sini, seperti mana lepas sembahyang subuh sampai terbit matahari, sama juga dengan keadaan sekarang ni, matahari nak tenggelam dah, sampai dia tenggelam setengah jam sebelum maghrib sampailah dia tenggelam. Kerana firman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, surah Qaf ayat 39. Artinya ucap olehmu tasbih dengan memuji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuk matahari. Ini masalah dia, waktu dia. Jangan kita duk baca kata lepas tenggelam matahari dah, sebelum tenggelam matahari. Tadi sebelum terbit matahari, qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari, wa qabla al-ghurub, sebelum tenggelam. Sebelum terbit, sebelum tenggelam. Lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Setengah jam, maka kita duduklah di tempat sembahyang kita dengan zikirnya, dengan istighfarnya, dengan tasbih. Dalam ayat Al-Quran ini dia suruh kita bertasbih. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ucaplah tasbih dengan memuji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuk matahari. Waktu ini kita bertasbih. Selain daripada tasbih-tasbih ini, memang ada kelebihan dia sendiri. Nanti kita akan tengok dalam kitab ni bahagian yang terakhir, kelebihan zikir. Zikir ni selain daripada untuk dapatkan pahala, kerana yang itu saranan daripada Rasulullah, dalam masa yang sama dia akan berikan aura, berikan semangat kepada diri kita. InsyaAllah dengan zikir-zikir ni, ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan, dia adalah penawar kepada diri kita, syifa, menjadi penawar. Ni orang cari Al-Quran bila mana COVID-19, ada sakit tu, ada sakit ni, baca ayat Al-Quran, niat kerana Allah Ta'ala, insyaAllah dia akan jadi ubat. Namun kalau kata baca ayat-ayat yang diajar oleh para alim ulama, yang tu yang lagi elok, hizib baharnya, hizib nasrnya, ataupun baca al-ma'surat yang diajar oleh Rasulullah, zikir-zikir yang khusus, yang tu lagi bagus. Kita duk baca yang ni, insyaAllah Allah Ta'ala akan pelihara kita. Yang ni janji Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Ucap oleh mutasbih dengan memuji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari dan dahulu daripada masuk matahari. Waktu pagi, waktu petang, jangan duk kalut dan buat benda ni, melainkan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baca olehmu dahulu daripada masuk matahari itu surah wasyamsi wa duhaha, dan wal-laili idza yaghsha, dan qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Baca surah-surah ni, wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Tengok makna, bagus ini cerita berkenaan dengan matahari, berkenaan dengan pagi, berkenaan dengan malam. Dan apa kelebihan dia tu, cerita dengan munasabah pada orang tiga itu. Tu dia ada ubat dia tu, dia ada penawar bagi diri kita. Baca ayat Al-Quran, insya-Allah menjadi pendinding kepada diri kita. Kalau syaitan orang hantar main sihir, penyakit yang cuba nak masuk dalam diri kita, insya-Allah dengan ruqyah, dengan ayat Al-Quran yang kita ikut panduan daripada para alim ulama, insya-Allah diri kita akan terpelihara. Di sini dia sebut ada 4 surah.
wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Tiga qul di sini dia tersebut qul huwallahu ahad. Tapi baca tak apa. Tiga qul pendidik kepada diri kita. Selain daripada kita baca ayat kursi, tiga qul tu memang menjadi pendidik kepada kita. Nabi sebelum tidur Nabi baca ayat kursi. Kemudian ditambah lagi dengan tiga qul, ditiup ke tangan dan juga disambung ke seluruh badan, menjadi pendidik kepada diri kita. Ini kelebihan surah-surah yang khusus ni. Pendek je surah ni. Pasal semua pakai dah hafal dah. Dulu masa sekolah rendah pun dah hafal dah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, surah Fatihah. Benda tu semua menjadi pendidik kepada kita. Amalkan seharian, berulang-ulang selalu, menjadi penawar kepada diri kita insya-Allah. Dan hendaklah masuk matahari itu padahal engkau sentiasa di dalam mengucap istighfar. Ketika mana masuk matahari, kita ada beristighfar, lazimi istighfar kita. 100 kali istighfar, 100 kali selawat, 100 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 100 kali Allah, 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 Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allah Ta'ala jaga diri kita. Allah Ta'ala jadi kekasih kita. Kita dah sebut dah dulu di Muqaddimah. Hidayatus Salikin ni pun dah sebutkan dah hadis Nabi yang menceritakan bila mana kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala melihat kepada kita lalu dia menjadikan kita kekasih dia. Dan pada ketika itu mata kita melihat seperti mana Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala redha dengan penglihatan kita, redha dengan pendengaran kita, redha dengan mulut kita, redha dengan tangan kita, redha dengan kaki kita. Kerana apa? Kita dah menjadi kekasih Allah Ta'ala. Dengan syarat banyakkan istighfar. Ni nak istighfar pun tak mau, nak bersolawat pun tak mau, duk berkira-kira tasbih di mana tak lah. Di mana ni pak tak tasbih lagi ni petang ni. Siapa pak tak ada biji tasbih. Dia buat sangkut betul pula dah. Bukan mesti ada biji tasbih pun nak istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Bukan mesti ada biji tasbih, kira aja. Allah Ta'ala bagi dah ni. Setiap orang panggil bahasa Arab panggil mula. Ni setiap benda ni orang bahasa Melayu panggil apa? Antara jari-jari dia punya takar-takar kata-kata ni. Boleh dibuat kira dah. Boleh buat kira dah. Kalau buat kira 3 sebelah tangan 15 30 lah. Buat 3 kali ulang 3 kali dah pun jadi 90. Mudah sangat. Gunakan apa yang ada, yang penting istighfar. Ni nak kena ada tasbih dulu baru nak istighfar. Tak jadi dia kena kira tasbih, main tasbih mana mau kata tak istighfar juga. Tasbih sampai 100 rial. Tapi jenis payah nak istighfar, payah nak selawat, tak juga. Bagilah walaupun 1000 rial pun tak jalan ni. Payah nak biasa macam tu. Tapi orang yang selalu bertasbih, selalu berzikir ni, tak ada biji tasbih pun dia boleh berzikir. Walaupun dia hadiahkan tasbih ni yang payah, made in China lah, apa payah nak guna, dia tetap juga berzikir, tetap juga bertasbih. Yang penting jangan duk harap dengan biji tasbih semata. Gunakan tangan, yang penting kita beristighfar, banyakkan berselawat, banyakkan bertasbih kepada Allah Ta'ala. Maka apabila engkau dengar akan bang maghrib, maka jawab olehmu akan dia. Kemudian baca olehmu bila mana azan saja, maka kita jawablah azan. Iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulu al-mu'adzin. Kata Nabi, apabila kamu mendengar azan, maka jawablah azan tadi. Dengan azannya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab azan. Nabi suruh macam tu. Faqulu misla ma yaqulu al-mu'adzin illa fil hayya 'alatain, kecuali pada dua hayya 'alas salah. Hayya 'alatain itu dua hayya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Itu lain sikit. Tapi pada Allahu akbar, Allahu akbar kita jawab. Nabi suruh jawab faqulu misla ma yaqul muazzin. Maka katakanlah seperti mana yang disebutkan oleh muazzin. Jawab azan ni. Kerana apa? Nabi suruh, insya-Allah bila selalu jawab azan ni. Ada orang yang sebut kata ni jangan duk cakap orang payah nak sebut la ilaha illallah. Atau anda tak pasti mai ikut mana. Adalah dia pada sebut. Tapi kalau kata kita duk sandarkan pada Rasulullah, bahayalah. Jangan duk berusaha kepada Rasulullah. Tapi kalau kata kita ada sebut pengalaman, itu tak apalah cerita pengalaman. Jangan duk buat macam ni. Aku pernah tengok orang macam ni. Dia ni sebabnya. Tapi pastikan benda tu betul. Jangan duk sebar cerita-cerita palsu. Jadi bila mana dengar azan, maka jawablah azan tadi.
Jawablah azan kerana yang itu perintah daripada Rasulullah. Maka apabila engkau dengar akan bang maghrib, maka jawab olehmu akan dia. Kemudian baca olehmu, Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika. Ini lepas pada kita dah selesai azan, dah baca doa lepas azan, baca doa untuk berhadapan ataupun menerima istiqbal, berhadapan dengan waktu malam. Ini doa dia. Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilah wal syarafa wal darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta wa ba'athhu al-maqam al-mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Dekat-dekat dengan doa lepas pada azan. Cuma dia tambah sikit, Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ketika menerima malammu, wa idbari naharika, dan meninggalkan siangmu, wa huduri salatika, dan menghadiri sembahyangmu, wa aswati du'atika, dan juga suara-suara panggilanmu, an tu'tiya Muhammadan wasilata wal fadilah, bahawa kamu mendatangkan kepada Nabi Muhammad wasilah dan juga kedudukan, kelebihan, ketinggian dan juga darjat yang tinggi, dan utuskanlah Nabi Muhammad SAW itu pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Seperti mana dalam apa kita dengar doa lepas pada azan. Cuma dia ada tambah sikit dia yang lain. Ini benda ni pun bagus kalau kita baca, tapi nak apa terpulang kepada kita. Kalau kita baca yang tu elok, nak baca yang hak biasa pun tak apa. Tapi kalau kita dah mengaji ini, cubalah baca sekadar mana yang kita mampu. Setelah itu maka sunat engkau sembahyang 2 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu maghrib. Sebelum maghrib nama dia sunat qabliyah. Sunat qabliyah. Tapi yang ni bukan sunat qabliyah, ni bukan sunat muakkadah. Sunat muakkadah lepas pada sembahyang maghrib. Kalau sebelum maghrib sunat juga bagi orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, perbanyakkan sembahyang sunat. Ini boleh juga kita sembahyang sunat sebelum daripada sembahyang maghrib. Setelah itu maka sunat engkau sembahyang 2 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu maghrib, dan baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Al-Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Ini selalu sembahyang sunat selalu disarankan untuk baca qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Surah yang pendek, insya-Allah hafal tu insya-Allah mudahlah. Tapi hafal betul-betul ya. Ni hafal gitu-gitu tak jumpa ekor. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum tak jumpa ekor. Lakum dinukum waliyadin. Pasal lakum dinukum waliyadin. Itu kena hafal elok lah. Dan sambil-sambil tu tengok juga makna tu, lagi makna tu. Makna kata kita ni, makna tu nak cerita kata kita berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Janganlah duk ganggu, janganlah cuba duk tawarkan, janganlah duk bagi satu habuan yang lebih besar untuk tinggalkan agama Islam. Lakum dinukum waliyadin. Dan terhadap kamu agamamu waliyah, dan untuk aku agamaku waliyadin, dan juga aku pun ada agama. Agama Islam adalah agama aku yang sebenar. Jadi tak perlu dah suruh tukar agama ataupun duk buat tawaran suruh ikut yang ni tak perlu dah. Itu di antara maksud kandungan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Memang 2 surah ni menjadi surah pilihan. Tiap-tiap kali sembahyang sunat yang ni lah surah dia. Nak perbanyakkan rakaat. Surah yang simple, nak baca surah lain boleh. Tapi kalau baca surah ni, apa yang disarankan oleh para alim ulama, maka yang itu terlebih baik. Kemudian maka engkau sembahyang fardu maghrib, kemudian daripada menjawab iqamah, kemudian maka sembahyanglah fardu maghrib sampai kita jawab iqamah. Kemudian pada ini dia akan cerita pula berkenaan dengan sembahyang ba'diyah. Ba'diyah maghrib, jadi cukup sekadar itu dulu. Dah masuk waktu isyak, marilah sama-sama kita dengar azan sebab pada kita tutup majlis kita ini insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تذهب بركة علومهم عنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.